Untuk perkembangan dari Sabah petang ini, kita bersama Anisia Daules. Antara fokus, banjir di Kinabatangan masih terkawal. Terus dengan laporannya. Silakan, Ann. Ya, baik, sahih. 15 buah kampung terjejas dengan 3 buah kampung terputus hubungan akibat banjir yang melanda Kinabatangan. Satu pusat pemindahan sementara PPS dibuka bagi menempatkan penduduk terjejas. Ketua Bahagian Gagasan Rakyat Lamak Abu Bakar Gapar berkata pihaknya bersama Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah sentiasa bersiap siaga sekiranya keadaan menjadi semakin buruk. Kita sudah mengambil tindakan, pihak pejabat daerah, PKOB, Jawatan Kuasa Bencana sudah mengambil tindakan bersama OCPD sudah mengambil tindakan untuk bertindak bila-bila masa sahaja akan memindahkan penduduk-penduduk kampung yang terlibat ke pusat pemindahan. Beliau turut menasihatkan penduduk terjejas agar sentiasa berhati-hati dengan serangan haiwan buas serta segera menghubungi pihak berkaitan sekiranya berada dalam keadaan bahaya. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kinabatangan Rabi Durasaimi memaklumkan keadaan paras air sungai tidak menentu menjadi punca kepada kejadian banjir di Kinabatangan. Jadi walau bagaimanapun kita ada buat kesiapsiagaan lah dengan pihak Bombay, APM dan agensi-agensi lain. Kita sediakan bot-bot untuk pemindahan sekiranya perlu. Jadi kesiapsiagaan itu telah kita buat dan kita bersiap sedia di sini. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Samad Jamri cadang bina 2 pusat pemindahan sementara PPS di Kampung Kelagan Baru dan Lama Beluran. Cadangan berkenaan akan dikemuka kepada Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB dan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Beluran. Datuk Samad yang juga Adun Labuk berkata tambahan PPS tersebut mampu menampung keperluan penduduk berlindung ketika bencana. Untuk memastikan bahawa PPS yang akan diwujudkan ini untuk persediaan di masa akan datang dan kita tahu bahawa lokasi tempat ini di Kelagan ini semimbangnya apabila berlaku musim banjir dan kawasan ini memang sering terdedah dengan situasi banjir apabila musim tengkujuh dan sebagainya. Cadangan ini disambut baik penduduk kampung. Sememangnya memerlukan PPS untuk pemindahan sementara bagi penduduk Kampung Kelagan Baru yang terdedah dengan keadaan banjir. Banyak-banyak terima kasih sebab inilah lawatan yang kita mau supaya Dato' dapat nampak macam mana keadaan di kampung ini. Dan juga ada Dato' ada mengatakan bahwa akan membuat satu PPS, jadi kami pun merasa gembira lah kalau ada PPS. Jadi bila bencana alam kami akan orang-orang saya akan pindah di PPS yang akan dibina nanti. Konsep cekap dan pantas perlu diterap dan diamalkan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK dalam pelaksanaan dasar program dan perkhidmatannya. Ia seiring kehendak warga bandaraya yang sentiasa memerlukan perkhidmatan lebih cepat dan cekap. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata selepas dinaik taraf sebagai bandaraya, DBKK menggalas tanggungjawab lebih besar dalam mengekalkan penyampaian perkhidmatan terbaik. Datuk Haji Ji berucap merasmikan Majlis Apresiasi DBKK sempena ulang tahun ke-25 Jubli Perak Bandaraya Kota Kinabalu di Kota Kinabalu. Beliau mahu DBKK melaksana perancangan rapi dengan memastikan infrastruktur bandaraya mampu menampung pertumbuhan pesat penduduk. Tahap kebersihan, keselamatan dan kesejahteraan penduduk juga perlu diutamakan memandangkan Kota Kinabalu merupakan destinasi popular pelancong. Datuk Haji Ji berkata kerajaan negeri turut menyokong usaha strategik DBKK selaku pihak berkuasa tempatan dalam menjadikan Kota Kinabalu sebagai bandar pintar KK, pemantapan undang-undang sedia ada, pemerkasaan sistem jalan dan pengangkutan awam serta menaik taraf kemudahan asas di Bandaraya Kota Kinabalu. Sambutan Jubli Perak sempena ulang tahun ke-25 Bandaraya Kota Kinabalu hari ini menyaksikan buat julung kalinya upacara menaikkan bendera berlangsung penuh istiadat di perkarangan bangunan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Upacara menaikkan bendera diiringi lagu rasmi DBKK Ikrar Gemilang, turut diadakan lafaz ikrar rukun negara serta lafaz ikrar DBKK.
Acara penuh simbolik ini dimulakan dengan perbarisan masuk Pasukan Kawalan Kehormatan DBKK diikuti pemeriksaan Pasukan Kawalan Kehormatan oleh Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Dr. Haji Sabin Samita. Majlis sambutan turut dihadiri Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman dan isteri Toh Puan Haja Faridatul Sin. Ketika berucap, Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Sabin Samita menyatakan komitmen DBKK untuk menerapkan konsep cekap dan pantas dalam melaksana dasar, program serta perkhidmatan yang dirancang. Ia bagi mengekalkan kesejahteraan rakyat khususnya di kawasan bandaraya Kota Kinabalu. Katanya DBKK juga komited dalam memperkukuh pelaksanaan program Bandar Lestari. Antara dilaksana termasuk inisiatif Bandar Hijau, pemeliharaan alam sekitar, pembangunan kawasan rekreasi hijau serta penambahbaikan sistem perparitan dan pengangkutan awam. DBKK turut menumpukan pelaksanaan inisiatif Bandar Pintar dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi meningkatkan kecekapan pengurusan bandar dan penyampaian perkhidmatan. Bandaraya Kota Kinabalu terus berkembang pesat sebagai sebuah bandaraya moden dan mampan di bawah pentadbiran Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Pelbagai inisiatif dilaksana DBKK bagi membangunkan bandaraya secara inklusif, lestari dan seimbang. Ikuti perkongsian wartawan Alicia Ornella Michael mengimbau pencapaian DBKK sempena sambutan ulang tahun ke-25 Jubli Perak Bandaraya Kota Kinabalu. Sejak 2 Februari 2000, DBKK memainkan peranan penting dalam pembangunan bandaraya Kota Kinabalu. Ini termasuk mentransformasi bandaraya Kota Kinabalu sebagai bandar pintar pada masa sama mengekalkan identitinya sebagai bandaraya peranginan semula jadi. Pelaksanaan sistem Sabah Smart Parking SSP yang membolehkan orang ramai membayar parkir secara digital dengan mudah antara usaha menjadikan Kota Kinabalu sebagai bandar pintar. Inisiatif ini mendapat anugerah The Brand Laureate Digitech Best Brand 2024. Pelbagai aplikasi lain turut dilancar termasuk aplikasi GoNet dan iBersih bagi memudahkan warganya mendapatkan perkhidmatan terbaik. Dalam aspek pemeliharaan alam sekitar, pelbagai inisiatif hijau dijalankan, antaranya kempen Bah Tanam Pokok, Sayangi Pantai Kita dan KK Clean Up Day. Untuk memastikan industri pelancongan bertambah maju di Kota Kinabalu ialah yang pertama, kita akan memastikan tahap kebersihan di Bandaraya Kota Kinabalu sentiasa berada di tahap yang tinggi. Kebersihan bukan saja di darat tetapi di laut, terutama sekali di pesisiran pantai dan juga di sungai-sungai kerana terdapat 7 buah sungai yang mengalir ke laut yang berada di pesisiran pantai Kota Kinabalu. Pelan tempatan DBKK juga dirangkas sebagai garis panduan pembangunan bandaraya pada masa hadapan, termasuk meningkatkan rangkaian internet serta memajukan semula kawasan Sinsuran dan Segama sebagai tarikan pelancong. Rasa bersyukurlah dapat bekerjasama dan dapat memberi hikmat kepada DBKK Dewan Bandaraya Kota Kinabalu dengan agar lebih maju ke hadapan. Saya berharap DBKK Dewan Bandaraya Kota Kinabalu dapat lebih maju ke hadapan dengan idea-idea yang baru untuk memantapkan Kota Kinabalu menjadi satu daripada bandar yang terbaik. Saya rasa bandaraya KK sekarang banyak kemajuan, sudahlah banyak tempat-tempat yang bangunan dia pun okey sudah, dia punya tempat pun sudah kena kasih bagus, so cantik sudah dari yang sebelum ni. Tapi dari segi pengurusan pembangunan ada perubahan, maksudnya ke arah baiknya. Setakat ini boleh dikatakan bandaraya ini selamatlah. Terbukti kejayaan yang dicapai di DBKK jelas menunjukkan komitmen berterusan untuk menjadikan Kota Kinabalu sebagai bandaraya yang mampan dan berkualiti. Diharapkan DBKK menjadi model kepada bandaraya lain di negara ini dalam merancang dan melaksana pembangunan yang berdaya saing dan berorientasikan kesejahteraan rakyat. Alicia Ornella Michael, RTM.
Baik, sekian perkembangan dari Sabah petang ini. Teruskan kesetiaan anda bersama RTM. Kembali bersama Sahih untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara Palestin, pasti merdeka. Sahih. Terima kasih, Anne.